Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Nur Adawiyah binti Nik Kamarudin selaku pembentang pertama dalam tugasan 2 PKK 1122 yang menerangkan tentang program Earth Hour dan kaitannya dengan kecekapan tenaga dan juga teknologi hijau. Sebelum kita masuk kepada konsep program Earth Hour ini, saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang definisi kecekapan tenaga. Kecekapan tenaga membawa makna penggunaan tenaga yang paling minima untuk menyempurnakan sesuatu tugasan. Kecekapan tenaga juga turut merujuk kepada penggunaan sumber tenaga yang cermat, berhemat dan juga bijaksana. Sebagai contoh, kita dapat lihat di rumah dan juga di bangunan-bangunan komersial. Ia bermakna walaupun dengan menggunakan tenaga yang sedikit, namun masih mampu untuk memanaskan, untuk menyejuk dan juga untuk menggunakan tenaga lampu. Penggunaan tenaga yang cekap akan menunjukkan kadar penjimatan tenaga dan wang yang kurang dibelanjakan untuk tenaga tersebut. Penjimatan ni kita boleh tengok dalam bil-bil tenaga ataupun bil-bil elektrik kita yang rendah. Seterusnya, Suruhanjaya Tenaga ataupun Energy Commission merupakan badan yang bertanggungjawab dalam membangunkan dan mengawal sedia program pelebelan kecekapan tenaga. Badan ini dibangunkan bertujuan untuk menggalakkan industri untuk menghasilkan barangan elektrik yang menjimatkan tenaga. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai definisi teknologi hijau. Teknologi hijau adalah aplikasi sains alam sekitar untuk memelihara sumber dan alam semula jadi bagi menangani impak negatif daripada aktiviti manusia. Teknologi hijau ini adalah teknologi yang rendah karbon dan lebih mesra alam berbanding dengan teknologi yang sedia ada. Apabila kita menggunakan teknologi hijau ini, kita menggunakan sumber-sumber seperti tenaga, air dan sebagainya secara minimum untuk menghasilkan sesuatu produk. Teknologi hijau ini merujuk kepada produk, peralatan ataupun sistem yang memenuhi kriteria berikut. Ada 3 kriteria. Yang pertama, selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik untuk semua hidupan. Yang kedua, menjimatkan tenaga dan sumber asli. Dan yang terakhir sekali, menggalakkan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Sekarang kita masuk kepada konsep program Earth Hour. Program Earth Hour ini merupakan satu acara ataupun program yang dilancarkan oleh The World Wide Fund for Nature ataupun lebih dikenali sebagai WWF. Program ini dilihat sebagai satu acara alam sekitar yang terbesar dan yang berlangsung sejak daripada tahun 2007 di Sydney, Australia. Ia mula mendapat sambutan ataupun perhatian ramai pada tahun 2008. Program ini disambut pada hari Sabtu setiap tahun di bulan Mac, dan orang ramai dipanggil untuk menutup lampu sepanjang 1 jam bermula dari pukul 8.30 malam sehingga 9.30 malam sebagai tanda bersuara ataupun bersatu ataupun bekerjasama untuk mencipta masa depan yang lebih cerah terhadap planet, iaitu bumi lah. Slogan Earth Hour ialah Uniting People to Protect the Earth. Seterusnya, apakah peranan program Earth Hour? Program Earth Hour ini dilaksanakan sebagai satu langkah pendekatan untuk mengajak rakyat ke arah penjimatan tenaga elektrik. Program Earth Hour ini akan membangkitkan kesedaran kepada orang ramai untuk mengambil tindakan masing-masing terhadap perubahan iklim di seluruh dunia. Yang kedua, program Earth Hour ini akan membantu dalam mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Seperti kita tahu, ia secara tidak langsung mengurangkan kos penjanaan elektrik dan juga mengurangkan kadar aktiviti pembakaran bahan api fosil. Dan terakhir sekali, program Earth Hour dapat membuktikan peranan dan inisiatif mudah yang boleh dilakukan oleh masyarakat. Bukan sahaja kerajaan yang memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar, malah masyarakat juga boleh sama-sama turun padang dalam menggalas tanggungjawab untuk memelihara kelestarian alam. Program ini dapat membuktikan bahawa adanya usaha mudah yang boleh dilakukan oleh masyarakat. Maksudnya program Earth Hour yang dijalankan di Malaysia. Malaysia ni turut tidak terkecuali dalam membuktikan bahawa kita peduli tentang isu perubahan iklim dan kehilangan sumber alam semula jadi. Kesedaran mengenai kempen ini mempunyai maksud yang tersirat
dan penting di mana penggunaan tenaga dalam jumlah yang besar dan berterusan akan membawa kesan negatif terhadap lapisan ozon sekaligus mendatangkan masalah kepada bumi. Antara program yang dijalankan di Malaysia termasuklah program Earth Hour di KL Tower dan juga Menara Alustar. Ia dilaksanakan pada 28 Mac tahun 2022. Pada hari kejadian, lampu mula dipadam tepat jam 8.30 malam sehingga 9.30 malam di beberapa bangunan ikonik di ibu kota. Antaranya termasuklah Menara Berkembar Petronas dan juga Menara Kuala Lumpur ataupun Menara KLCC. Yang kedua, program Earth Hour juga pernah dilaksanakan di Batu Pahat pada 30 Mac 2019 pada hari Sabtu. Program ini bermula jam 7.30 malam sehingga pukul 11 malam. Pada hari kejadian, aktiviti lain turut dilaksanakan seperti aktiviti senam aerobik, aktiviti carbon night walk, aktiviti pertunjukan seni bela diri dan juga program fitness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Kristina Izzati binti Azhar sebagai pembentang kedua akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan impak terhadap aktiviti atau program yang digelar sebagai Earth Hour. Baiklah, program tutup Swiss Earth Hour banyak memberikan impak yang positif kepada pelbagai hidupan sama ada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga kepada alam sekitar. Kesan positif yang pertama yang kita dapat lihat ialah sudah tentu dapat menjimatkan elektrik. Kenapa? Dalam tempoh 1 jam ataupun 60 minit, manusia boleh mengurangkan kos sara hidup dengan menjimatkan jumlah bayaran untuk bil elektrik mereka. Dan pada masa yang sama, masyarakat juga dapat menyimpan bekalan elektrik tersebut untuk penggunaan jangka panjang. Yang seterusnya ialah Earth Hour ataupun penjimatan elektrik dapat mengurangkan pembakaran bahan api fosil. Mengapa? Kerana stesen janakuasa elektrik di Malaysia kebanyakannya menggunakan bahan api fosil seperti arang batu. Seperti rajah yang saya tunjukkan dalam paparan ini, berikut merupakan proses penjanaan elektrik melalui pembakaran arang batu. Banyak juga stesen janakuasa yang menggunakan arang batu sebagai sumber penjanaan tenaga seperti syarikat Tenaga Nasional Berhad dan juga Malakoff. Apabila aktiviti pembakaran bahan api fosil berkurang, maka kadar pembebasan gas rumah hijau juga berkurang kerana aktiviti pembakaran bahan api fosil ini membebaskan gas rumah hijau seperti karbon dioksida, iaitu gas rumah hijau. Jadi melalui pengurangan pembakaran arang batu ataupun bahan api fosil yang lain, ia juga akan mengurangkan risiko memerangkap haba di dalam atmosfera bumi. Jadi hasilnya perkara ini dapat mengelakkan isu pemanasan global dan perubahan iklim daripada terus berlarutan. Seterusnya, aktiviti penjimatan elektrik seperti program Earth Hour dapat mengurangkan kes pencemaran udara. Pembebasan asap daripada aktiviti pembakaran seperti arang batu dapat dikurangkan dan kesihatan manusia juga akan terjamin daripada penyakit-penyakit yang berpunca daripada asap dan debu seperti asma. Risiko berlakunya jerebu juga akan berkurangan kerana kekurangan pembebasan asap ke udara. Kesan positif yang lain terhadap manusia juga ialah penjimatan elektrik dapat mengurangkan risiko penyakit kepada manusia. Risiko penyakit yang boleh dibendung daripada aktiviti penjimatan tenaga ni adalah seperti dehidrasi, strok haba dan asma ataupun masalah pernafasan. Dehidrasi dan strok haba boleh dibendung apabila kurangnya risiko berlaku pemanasan global ataupun perubahan iklim, manakala masalah penyakit asma ataupun masalah pernafasan dapat dikurangkan melalui pengurangan risiko pencemaran udara. Seperti bukti paparan yang saya tunjukkan, berikut terdapat gambaran pelepasan asap daripada stesen janakuasa dan di dalam keratan buku teks biologi KSSM tingkatan 5 juga ada menyatakan bahawa pencemaran udara dapat memberi kesan terhadap
kesihatan manusia. Jadi melalui aktiviti pengurangan penjimatan elektrik ini dapat mengurangkan risiko pencemaran udara, seterusnya menyelamatkan nyawa manusia. Okey. Centers for Disease Control and Prevention juga ada menyatakan impak perubahan iklim terhadap kesihatan manusia, iaitu seperti asma dan penyakit-penyakit yang berpunca daripada pembebasan haba. Baiklah, dari sudut pandangan ekonomi, penjimatan elektrik yang pasti membebaskan negara daripada belenggu pencemaran alam sekitar seperti pemanasan global, perubahan iklim dan juga pencemaran udara. Jadi, seperti yang kita boleh lihat, dengan mengekalkan kesesuaian iklim dan suhu bumi, masyarakat dapat menjana lebih banyak pendapatan daripada hasil pertanian yang optimum, yang maksimum dan berkualiti, di samping dapat memenuhi keperluan keperluan makanan masyarakat. Kerana apabila suhu yang sesuai, lebih banyak tanaman-tanaman yang boleh dijalankan dan tiada kerosakan yang akan berlaku, seperti sekiranya pemanasan global berlaku, sawah padi akan kering, maka penghasilan sawah padi akan berkurang. Jadi dengan mengamalkan penjimatan elektrik, kita dapat mengekalkan suhu bumi, lantas dapat menghasilkan produk sawah padi yang lebih tinggi. Pada masa yang sama, berdasarkan pengalaman Malaysia berhadapan dengan jerebu dahulu, banyak juga sektor ekonomi yang ditutup. Selain daripada faktor kesihatan pekerja terjejas, ramai juga pekerja yang terpaksa dibuang disebabkan oleh ketidakmampuan syarikat-syarikat tertentu untuk membayar gaji pekerja-pekerja tersebut, akibatnya kekurangan keuntungan daripada aktiviti perniagaan mereka. Contohnya, kita dapat lihat ramai juruterbang ataupun pramugari yang dibuang akibat sektor penerbangan tidak dapat dijalankan, berpunca daripada jerebu kerana penglihatan persekitaran yang mengganggu, yang mengaburi pandangan, sehingga merisikokan nyawa. Jadi saya nak tekankan di sini bahawa kualiti udara yang baik dapat menjamin kesihatan manusia untuk terus beraktiviti, untuk terus bekerja. Pada masa yang sama, kualiti udara yang baik juga membenarkan manusia untuk keluar bekerja, untuk menjana pendapatan, untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Jadi sekiranya penjimatan elektrik ini dilakukan, diamalkan, maka pencemaran seperti pencemaran udara dapat dibendung, kes-kes jerebu juga dapat dibendung, malah ekonomi masyarakat juga terjamin dan masyarakat dapat meneruskan kelangsungan hidup tanpa halangan. Yang terakhir ialah aktiviti penjimatan tenaga elektrik ini juga dapat memupuk kesedaran dalam diri masyarakat. Okey, dia dapat meningkatkan kesedaran untuk masyarakat ni sedar akan kepentingan penjagaan alam sekitar serta memahami konsep kecekapan tenaga dan teknologi hijau. Okey, perkara ini juga dapat memupuk amalan penjimatan tenaga dan menggunakan tenaga elektrik secara minimal untuk mengekalkan bekalan tenaga elektrik itu untuk jangka pendek dan jangka panjang. Pada masa yang sama, hasil daripada aktiviti atau program Earth Hour ni juga telah menggalakkan lebih ramai masyarakat untuk mengusahakan aktiviti-aktiviti penjagaan alam sekitar. Seperti yang kita lihat, sumber Earth Hour daripada website Earth Hour. Pada tahun 2015, sejak berlakunya aktiviti ataupun program Earth Hour ni, terdapat negara-negara yang mula mengorak langkah untuk menjaga alam sekitar dari sudut pandangan dan usaha yang lain. Seperti di Malaysia juga, Malaysia telah mewartakan taman-taman negara sebagai langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Terdapat juga seperti di Perancis, Polinesia, yang mana Earth Hour telah menggalakkan masyarakat untuk memelihara persekitaran lautan mereka daripada terjejas ekosistemnya. Sekian itu sahaja daripada saya. Secara keseluruhan, aktiviti Earth Hour memberikan impak yang positif kepada kehidupan manusia dan persekitaran untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Bersama-samalah kita memelihara alam sekitar. Sekian, terima kasih.